Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pelajar, siapa juga yang mengikuti video ini. Saya Syahidah Sulaiman. Sekarang saya suka kongsikan tentang bagaimana kita nak memupuk minat dan keyakinan bercakap dalam bahasa Inggeris, atau kita kata di sini berbahasa Inggeris. Okey? Saya ialah pengasas Knowledge Wonders. Okay. So, kalau kita cakap minat dan yakin berbahasa Inggeris atau MyBI, saya suka menggalakkan kamu mengatakan diri kamu hebat dalam apa jua yang kamu nak capai, nak kuasai ilmu. Dalam konteks ini kita cakap menguasai bahasa Inggeris, kita kena kata diri kita hebat dan boleh melakukannya. So, biasanya saya akan kata you great, and then kamu kata yes, I'm great. Siapa lagi nak kata kita hebat kalau bukan diri kita dulu mulakan. So, kita cuba sekali. You great. Okay, so saya rasa kamu dah cuba lagi sekali. You great. Okay, bagus. Jadi, di sini kita kena tanamkan pada diri kita dulu supaya kita boleh mengubah sikap kita. Apa yang saya nak kongsikan di sini, melalui Knowledge Wonders, kita cuba tingkatkan minat dan keyakinan pelajar dengan kaedah yang inovatif dan kreatif. Jadi melalui perkongsian ilmu yang saya akan kongsikan seterusnya, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT, bagaimana kita sama-sama boleh menguasai bahasa Inggeris dengan menggunakan ICT. Tapi sebelum tu kita cerita latar belakang dulu. Okey, contoh di sini isu bahasa Inggeris. Ia memang sudah lama di Malaysia sendiri menjadi isu. Bahasa Inggeris adalah bahasa kedua kita. Jadi kita faham ia tidak semudah itu untuk kita menguasai dengan apa yang kita harapkan mungkin ya. Jadi di sini kalau kita tengok artikel ni, kita pinjam daripada The Star di sini, yang mana ia telah diterbitkan semula pada 2011. Jadi sekarang dah 2021, tetapi artikel ni pada 1978 yang menyatakan tentang pelajar di universiti ni masih belum boleh menulis dengan elok. Bila mereka masuk, menulis dalam bahasa Inggeris lah. You write when they enter university and are no better off when they graduate. Maksudnya masuk universiti tu dari, kalau di Malaysia sekolah menengah lah kan. Daripada sekolah menengah, mesti ada tingkatan 6 atau pra-universiti. Asasi contohnya. Pergi universiti masih juga tak boleh menguasai. Di universiti pun masih belum menguasai. Itu memang satu cabaran sebab saya juga bertugas di universiti awam di Malaysia. Dan disebabkan isu ini juga saya memulakan beberapa program dan pergi ke luar bandar, terutamanya memberi kesedaran begini supaya para pelajar minat dan yakin berbahasa Inggeris. Sebab dulu saya pun mengalami isu yang sama. Sebab saya ialah pelajar luar bandar. Kemudian pergi ke bandar dan disisih kerana tidak boleh berbahasa Inggeris. Mungkin bukan orang nak sisihkan saya, sebab saya rasa tersisih sebab saya tak boleh berbahasa Inggeris. Pengalaman tu nanti saya akan kongsikan untuk para pelajar, semua rakan-rakan yang mengikuti video ini, untuk mengikuti apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana saya kongsikan pengalaman saya untuk kamu juga berjaya ke tahap yang paling minima yang boleh kita capai untuk menguasai bahasa kedua ini. Okey? Okey. Sekarang saya kongsikan apa yang pensyarah di universiti seperti saya dapat lihat sebagaimana yang dinyatakan dalam artikel oleh The Star tadi. Okey, kita tengok di sini. Contoh, ini pelajar di universiti menjawab soalan lah. Saya tak beritahu lah siapa. Tapi ini memang berlaku sehingga kini sebenarnya. Okey. Jadi di sini misalnya dia kata Mr. Tan not gives
Okey, macam mana tu sebenarnya nak kata? Mr. Tan does not give details specification, for example. Uh, itu kalau kita nak secara, kalau kita semak bahasa Inggeris satu-satu, ayat pertama pun dah silap sebenarnya kan. Tapi sebagai pesyarah yang bukan mengajar bahasa Inggeris, tetapi jawapan semua perlu dijawab dalam bahasa Inggeris, kita akan lihat apa jawapan yang betul dan masih memberi markah. Tapi tidaklah kita kata tak apa, bahasa Inggeris salah. Kalau bahasa Inggeris kamu betul di universiti, dapat jawab, buat tugasan dengan baik, itu adalah jauh lebih baik. Itu yang kita nak. Sebab ingat artikel tadi kata, bila kamu bergraduan atau berijazah, habis ijazah pertama, kita nak juga kamu boleh dan mahir untuk masuk ke alam pekerjaan. Itu yang majikan yang akan lihat. Maksudnya majikan yang mungkin mengambil kamu sebagai pekerja, mahu kamu boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Okay, itu satu kelebihan bagi orang yang boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Okay? Dan kamu boleh tengok juga ini berlaku bahasa rojak digunakan pada peringkat pelajar di universiti. Masih boleh berlaku walaupun mungkin kita dah ingatkan cuba guna bahasa Inggeris. Tapi disebabkan pesyarahnya bahasa Melayu, pesyarah Melayu, mereka guna juga bahasa Melayu selagi mana mereka cuba menjawab. Tetapi kita cuba elakkan perkara ini daripada berlaku kepada diri kita bila kita masuk ke kolej dan universiti. Sebab bahasa itu sangat penting. Okay? Jadi kita menulis dengan betul, mudah difahami oleh guru atau pesyarah kita, kita akan dapat markah yang lebih baik. Bukan itu saja, berkomunikasi. Ini yang menjadi isu juga. Di mana kalau kamu, awal tadi saya kata saya juga mengalami perasaan itu waktu bersekolah di bandar. Saya rasa tersisih. Sebenarnya orang tak sisihkan saya. Cuma saya rasa tersisih sebab saya tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar bandar yang bahasa Inggerisnya sangat bagus. Okey? Nanti saya cerita. Okey, kita tengok yang statistik ni. Okey. This one based on Malaysian Employers Federation. This one is in 2010. Okey, apa dia kata di sini? Daripada kajian yang menyatakan communication skill is the main quality evaluated by the employer in a job interview among graduates. Jadi bersedia tak kamu? Okay, kalau tadi kata masuk universiti pun tak bersedia bahasa Inggerisnya, adakah kamu bila di universiti kamu boleh kuasai? Masih sempat tak agaknya? Dan bila keluar universiti, upon graduation, you have very good command of English. You can speak English very well. That's what we want. Tetapi ia tidak berlaku sepenuhnya. Mungkin memang pelajar yang bagus, dia akan terus bagus. Tetapi ada pelajar yang mungkin boleh meningkatkan kemahiran bahasa Inggerisnya di universiti dan bila berijazah, mencari pekerjaan, mereka boleh berbahasa Inggeris yang baik. Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, mereka kehilangan peluang. Itu yang kita tak nak berlaku. Dan juga boleh saya kongsikan di sini, ada pelajar di luar bandar yang saya jumpa semasa latihan di pelajar sekolah menengah sebab dah nak ke pra-universiti. Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggeris? Kenapa kita perlu berbahasa Inggeris dan cuba mahirkan? Mereka kata ia memudahkan kita bila berjumpa dengan orang putih. Bila kita jumpa orang dari luar negara, sebenarnya mereka fikir bahasa Inggeris itu sangat jauh sebenarnya. Walau bahasa Inggeris itu sangat dekat. Keperluannya sangat dekat dengan kita. Contoh paling mudah ialah buka je internet, semua dalam bahasa Inggeris. Jadi ilmu yang kita nak cari juga di internet, semua banyak yang ditulis dalam bahasa Inggeris. That means the more we master the language, the more we gain the knowledge out there. Betul tak? Ini yang kita nak tekankan.
Dan kita juga tengok di sini, saya suka berkongsi tentang artikel sebab maksudnya saya bukan menyatakan sesuka hati. Ia berdasarkan fakta dan kajian yang ini juga daripada The Star Educate. Dia kata di sini, the children don't have to actually speak more than one language. Just hearing a second language is a building block for social communication. Ini yang berlaku pada saya dulu. Saya duduk di luar bandar. Memang tak ada orang nak bercakap bahasa Inggeris dengan kita. Betul tak? Kawan-kawan kita semua contoh bangsa yang sama. Apa pun bangsa kita. Jadi kalau kita di luar bandar, kita tidak terdedah dengan rakan-rakan, tidak bercampur dengan rakan-rakan yang berbahasa Inggeris. Jadi kita tak ada peluang untuk bercakap bahasa Inggeris dengan lebih banyak. Okey. Tetapi ada kajian menyatakan di sini, walaupun kamu tak cakap bahasa Inggeris setiap hari, tetapi dengan hanya mendengar. Contoh mendengar lagu dalam bahasa Inggeris, mendengar radio, perbualan DJ dalam bahasa Inggeris, kan? Ini apa berlaku? Kamu sendiri telah meletakkan suatu persekitaran di mana kamu mendengar perbualan dalam bahasa Inggeris. Of course, along the way, you will learn some new words from the songs, from the DJ, communication with each other. Sebab kalau saluran radio sekarang banyak ya. DJ-nya bukan seorang, cakap seorang kan? Berdua, kadang bertiga. Di sinilah kita dapat mempelajari dan meningkatkan komunikasi bahasa Inggeris kita seterusnya. Okey, dengan mendengar. Dan secara langsung kita juga akan mengikut dan menyebut perkataan dan mempelajari perkataan baru. Okey, jadi di sini maksudnya kita tidak boleh memberi alasan tidak ada kawan untuk berbahasa Inggeris, maka kita tidak boleh menguasai bahasa Inggeris. Peluang itu sangat banyak, nanti kita kongsikan lagi. Okey? Okey. Sebelum saya akhiri perkongsian pertama ini berkaitan dengan MyBI, minat dan yakin bahasa Inggeris, suka saya kongsikan dan ingatkan semula keseimbangan ilmu, balance in knowledge, ilmu dan amalan. Jadi kalau kita ada ilmu bahasa lah, kita cakap sekarang. Okey, saya orang teknologi, saya nak cakap tentang teknologi. You ada juga ilmu sains, kamu belajar sains. Tentu kamu masing-masing ada ilmu agama kamu. Okey, kita nak apa yang ilmu kita dapat, kita amal. Jadi seimbang. Okey. Jadi kalau kita tak amal, apa jadi? Contoh kita belajar bahasa Inggeris sekolah sampai 10 tahun, 12 tahun. Tapi kita tak amal. So apa akan jadi pada ilmu bahasa Inggeris tu? Atau apa juga ilmu bahasa yang kamu belajar? Okey, di universiti kamu boleh belajar ilmu-ilmu bahasa lain. Okey? So the effect is that you will lose the knowledge without practice. Kita kehilangan ilmu, kan? Ilmu tanpa amal, macam pokok tu dia tak ada buah lah, betul tak? Mungkin kamu pernah dengar kan tu. Okey, itu kepentingan ilmu dan amal. Sebab tu dalam bukan saja bidang ilmu lain, dalam bidang bahasa juga. Lagi macam kalau saya sendiri lama dah tak berbahasa Inggeris, satu tahap saya akan lupa. That's why we have to speak English. At least once in a while, we practice it so we don't forget what we learn in theory, especially apa cikgu kita ajar, kan? Macam kami di universiti awam juga, para pendidik di universiti perlu berbahasa Inggeris sebab ada seorang pelajar antarabangsa contohnya dalam kelas kami. Jadi kami guna bahasa Inggeris. Kalau tidak, pelajar itu tidak bersetuju, tidak berpuas hati. Okey? Jadi walaupun kami bekerja di Malaysia, kami kena banyak guna bahasa Inggeris. Walaupun itu di sektor awam atau universiti awam contohnya. Jadi kalau kita tak ada ilmu tapi kita amal, kita akan susah juga. Kita tak dapat
lakukan dengan lebih baik. Okey, saya akan kongsikan nanti lebih terperinci. Setakat sini dulu.